الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan keridaan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Nasihat dari Mimbar. Sebelum itu, khatib ingin menyuruh kepada seluruh umat Islam untuk terus mengimarahkan masjid, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta memelihara hubungan silaturrahim. Panjatkan doa buat saudara-saudara kita yang ditindas, terutamanya di Palestin, dan teruslah bertaubat serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menempuh fitnah dunia yang semakin mencabar dan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam merupakan cara hidup yang menepati dengan fitrah manusia. Fitrah manusia pula sememangnya memerlukan hiburan dalam kehidupan mereka. Islam tidak menghalang umatnya untuk berhibur, namun perlu mengikut cara dan tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh syarak. Imam Al-Bukhari merekodkan dalam satu hadis menceritakan tentang kisah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma berhibur dengan mendengar lagu yang dinyanyikan oleh seorang wanita Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Aisyah radhiyallahu anha mendengar nyanyian lagu tersebut hinggalah Aisyah radhiyallahu anha sendiri berasa cukup dan beredar dari situ. Selain itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhibur melalui permainan dan salah satunya baginda berlumba lari bersama istrinya. Hal ini menunjukkan bahawa baginda meraihkan hiburan dalam bentuk sederhana dan dengan cara yang sederhana. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sejak kebelakangan ini banyak penganjuran konsert dan acara hiburan diadakan di negara kita. Situasi ini agak merisaukan dan boleh mendatangkan kelalaian kepada umat Islam di negara kita. Manakan tidak, kita amat bimbang impak dan kesan negatif yang terhasil daripada penganjuran konsert dan acara hiburan sebegini, terutamanya dari aspek pergaulan dan percampuran antara lelaki dan wanita secara bebas dan tanpa batasan. Selain itu, kita bimbang dari aspek penjagaan tata susila dan aurat kaum wanita yang sepatutnya terpelihara. Kita sepatutnya berasa sangat bimbang kerana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan peringatan dan teguran kepada kita, seperti wabak penyakit, krisis ekonomi dan makanan di seluruh dunia, tanda-tanda kiamat dan lain-lain lagi telah banyak kita saksikan. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan peringatan akan menurunkan azabnya ketika manusia sedang leka dan bersenang hati melanggar perintahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Patutkah penduduk negeri-negeri itu bersenang hati serta berasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari sedang mereka sedang tidur? Atau patutkah penduduk negeri itu tenteram hati serta berasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main? Patutkah mereka bersukaria sehingga mereka berasa aman akan balasan azab yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala?
kerana sebenarnya tidak ada yang berasa aman dari balasan azab yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang rugi. Inilah juga kebimbangan yang disuarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, "Tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah, ayil yahud wan nasara? Qala faman? Sungguh kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kamu ikuti itu masuk ke lubang bab yang sempit sekalipun, pasti kamu akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu ialah Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sadarlah bahawa kita telah dan masih diuji dengan bermacam bentuk ujian seperti bencana, wabak, penyakit dan sebagainya yang telah memberi kesan besar dalam kehidupan kita. Marilah kita bermuhasabah dan bertanya kepada diri kita, adakah kita masih belum sedar dengan peringatan-peringatan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dengan terus melakukan maksiat dan kemungkaran dengan hiburan yang melalaikan? Marilah kita bermuhasabah dan mengisafi bahawa dunia ini semakin hampir ke penghujungnya. Banyak tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin nyata berlaku. Maka atas dasar kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim serta tanggungjawab yang besar bagi setiap muslim untuk memberi nasihat dan peringatan, khatib dari lubuk hati yang ikhlas ingin memberi nasihat dan peringatan agar menghindarkan diri dari kemungkaran, dan kita terus bersama persiapkan diri serta ahli keluarga dengan bekalan iman dan taqwa agar kita tidak tumpas dengan godaan dan rayuan dunia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam khutbah hari ini juga khatib ingin menjuru kepada semua agar menggunakan tenaga elektrik dengan lebih bijak dan tidak membazir. Dengan berjimat kita dapat mengumpul tenaga bagi kegunaan yang lebih penting. Penggunaan elektrik yang tidak berhemah akan merugikan kita dan negara. Sikap membazir juga suatu amalan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam kerana menyerupai perbuatan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, "Innal mubadzirina kanu ikhwana asy-syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura." Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Setiap pengguna perlu peka, prihatin dan bertanggungjawab serta memberikan kerjasama dalam menangani pembaziran tenaga elektrik dengan memantau penggunaan tenaga elektrik harian. Anak-anak perlu dididik untuk mengamalkan sikap berjimat cermat kerana ia merupakan salah satu amalan terpuji. Inilah salah satu nikmat yang wajib disyukuri dan dihargai agar ia akan dapat terus dinikmati dan berkekalan. Oleh sebab itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA sedang dalam usaha mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu penggunaan tenaga melalui kempen jimat tenaga. Justru setiap masyarakat perlu mengambil peranan dan tanggungjawab melatih diri agar sentiasa berjimat cermat, kerana ia bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan memberi manfaat juga kepada negara. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin membuat beberapa kesimpulan. Pertama, hiburan merupakan fitrah bagi manusia. Hanya sahaja bagi umat Islam, cara dan sempadan batasnya perlu dipelihara agar tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, segala bentuk hiburan seperti konsert, pertunjukan fashion dan sebagainya perlu dikawal melalui peraturan-peraturan yang tegas bagi mengelakkan kesan buruk yang besar terhadap umat Islam, terutamanya dalam kalangan generasi muda yang mudah terpengaruh. Ketiga, setiap pengguna mestilah mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan tenaga supaya sumber dapat digunakan ke arah yang lebih utama dan mengelakkan pembaziran. Renunglah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla 'an sabilillahi bighairi 'ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin.
Dan ada antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibatkan menyesatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah ibni Al-Marhum Sultan Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم اجعل بلدنا مالزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وآمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah serta tekun mengimarahkan masjid dan surau. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, cukupkanlah kami dengan kurniaan-Mu daripada bergantung kepada selain-Mu, dan rezeki kami itu kami dapat membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan menginfakkan harta melalui amalan wakaf ke pusat wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah ya Allah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu, dan jadikanlah ia sebagai saham kami di akhirat kelak.
Ya Allah, permudahkanlah urusan mawid dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha penyayang, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkan kami dari perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jualah ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.